Shalom semuanya. 大家平安。 Ini pertama kali saya berdiri di sini. 今天是我第一次来到贵堂， Jadi saya perkenalkan diri saya dulu ya. 让我自我介绍。 Nama saya Elisa Istianto. 我的名字是 Elisa Istianto， 我姓于，名叫热心。 牧师的名字已经念出来了。 Ada 3 anak laki-laki. 我有3个小孩， Sayang fotonya tidak saya bawa. 可惜今天没有带上他们的照片。 Yang besar sudah umur 35. 大的儿子35岁了， Yang terakhir 32. 小的32岁， Semua laki-laki. 都是男孩。 Ya, dia mengikuti saya soalnya. Laki-laki. 他随我。 Baik, hari ini saya diminta untuk bicara tentang kasih Kristus dalam keluarga. 今天的主题就是基督之爱在家中。 Tadi sudah dibacakan ayat-ayat firman Tuhan ya. 刚才起因经文已经念出来了， Jadi saya tidak akan baca lagi ya, saudara perhatikan di situ ada mulai dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. 这是取自哥罗西书3章12到17节。 Tapi kita akan lihat bagian ini. 我们看其中的几个经节， Yaitu kenakanlah kasih sebagai pengikat. 就是 Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. 就是我们要以爱来捆绑我们，使我们可以合一。 Jadi damai sejahtera Kristus itu memerintah hatimu. 就是上主的平安来控制、掌控我们的心。 Lalu perkataan Kristus diam dengan limpahnya di dalam atau di antara kamu. 上帝的爱丰丰富富的住在我们里面。 Nah saudara-saudara, sudah berapa banyak kasih Kristus itu lenyap dari keluarga Kristen. 弟兄姐妹们，有基督的爱，已经有在家庭基督教家庭里面当中已经失去了多少？ Itu sebabnya kasih kita antara suami dan istri juga makin lama makin berkurang. 因此，夫妻之间的爱也是越来越渺了。 Saudara, saya menjumpai banyak sekali keluarga sekarang sudah terancam bubar. 我见到有许多家庭就是已经面临这个解散， Bahkan sudah bubar. 甚至已经有分裂了， Atau ada yang sudah bubar tapi masih satu rumah. 或者同在一个屋檐下，但是他们的心已经分散了。 Jadi ini adalah satu tantangan yang sangat besar bagi keluarga Kristen masa kini. 就是现在这个年代基督徒家庭的一个挑战。 Kita satu rumah, 我们是在一个家里， tapi kita tidak satu hati. 但是不同心。 Kita satu pekerjaan, 我们就是同样一个事业， tetapi kita saling sikut menyikut. 但是互相的竞争。 Jadi bagaimanakah kasih Kristus bisa menguasai keluarga kita? 那么上帝的爱是如何主控我们的家庭呢？ Mari kita perhatikan saudaraku yang kekasih. 让我们看以下的这个 Di 经文， dalam ayat yang ke-12 dikatakan di situ, kenakanlah belas kasihan. 在第12节里面说要存怜悯。 Apa itu belas kasihan? 什么是怜悯呢？ Saudara tahu belas kasihan? 你们知道怜悯是什么意思吗？ Sebenarnya kata dalam bahasa Yunani itu adalah bagian isi perut, jeroan. 就是在希腊文里面，它讲的就是我们里面的那个内脏。 Jadi kalau dikatakan bagian dalam itu berarti itu adalah tempat pusat emosi. 如果提到是我们里面内脏的话，就是我们情感的一个 Jadi 终点。 belas kasihan itu adalah istilah yang sangat emosional yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dirasakan secara mendalam. 就是那个情感，就是很强烈的，就是我们可以身体可以感受得到的。 Jadi orang Ibrani itu menganggap belas kasihan itu perasaan yang lebih lembut.
但是这个希伯来人就是认为这个情感是比较温和的。 Jadi kalau dikatakan belas kasihan itu berarti ada sesuatu yang sangat dalam yang menyentuh bagian dalam dari seseorang. 如果我们提到怜悯的话，那就是那个发自我们最深的心里面所发出来的那个感觉。 Jadi seperti seorang ayah mengasihi istrinya dan mengasihi anak-anaknya. Itu adalah belas kasihan. 就如一个父亲爱他的妻子和儿女们，那就是所谓的怜悯。 Jadi ketika Yesus melihat kebutuhan orang yang ada di sekitarnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. 当耶稣看到许多的人有需要，那么就动了怜悯之心。 Jadi Tuhan melihat kebutuhan fisik mereka, lalu dia mulai menyembuhkan mereka. Nah itu belas kasihan. 耶稣看见他们肉体的需要，所以就医治了他们，那就是怜悯。 Jadi belas kasihan itu timbul dari mana, saudara-saudara? 那么怜悯之心是从何而来呢？ Saudara, ada beberapa istilah yang seringkali kita melihat. 有几个词汇我们时常听 Yang 过 pertama 的。 itu simpati. 第一就是同情。 Apa itu simpati? 什么是同情呢？ Yaitu merasa sedih melihat orang yang terluka. 如果我们看到受伤的人，我们就会为他难过。 Lalu ada empati. 还有第二就是共情， Turut merasakan sakitnya orang yang terluka. 就是我们对受伤的人，我们也有同样的那个感受。 Lalu yang terakhir itu belas kasihan. 最后就是怜悯， Melakukan sesuatu untuk mengobati luka itu. 就是我们以行动来去医治那个受伤的人。 Sayang kemarin demo, mereka mungkin turut merasakan sakitnya teman yang mati. Betul? 就是前几天，就是他们示威的时候，他们同感受到那朋友受伤的， Tapi mereka melakukan sesuatu tanpa belas kasihan. 但是他们所表现的他们的行动，就是不带怜悯之心。 Saya harap kita semua satu keluarga punya belas kasihan itu. 我希望我们在家庭当中是一家人，我们都有那个怜悯的心。 Kita tidak boleh berkata saya tidak peduli dengan kamu. 我们不可以说我不关心你，不在乎你。 Dia sudah terluka. Dia atau istri atau suami sudah terluka. Saudara tidak boleh mengatakan saya tidak peduli dengan kamu. 你的家人、妻子、你的配偶受伤的话呢，受到伤害，你不能够说你不管。 Karena kita murid Yesus Kristus punya belas kasihan. 因为我们是基督的门徒，我们是拥有怜悯之心的。 Dan untuk itu kita perlu adanya kesabaran. 因此，我们必须有一个容忍的心。 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 就是你们要心存怜悯，就是正如基督如何怜悯你们，你们要饶恕他人。 Apa itu sabar? 什么就是包容呢？ Sabar berarti bertahan di bawah tekanan. 就是在逼迫，就是被压迫的情况下，我们仍然可以忍耐。 Berarti kita berani atau bertahan menanggung rasa tidak nyaman. 我们可以感到不舒适的时候，我们还可以忍受。 Jadi kalau kita berada di dalam ancaman, penganiayaan, cedera, ketidakpedulian, kita bertahan untuk menanggung. Itu sabar. 在我们忍受逼迫、威胁、伤害、冷漠、抱怨时，我们仍然忍耐。 Apa Bapak Ibu sabar? 你们忍耐吗？ Dari wajah saudara kelihatannya sabar ya. 从你们的表情，我就可以看得出你们是有忍耐的人。 Dalam konteks keluarga berarti kita membuat kelonggaran untuk kesalahan masing-masing. 就是我们可以包容我们家庭成员的过错， Atau kita boleh mengatakan kita saling menerima. 或者我们可以就是互相的接受 Jadi 对 pada 方。 waktu kita bertempur, saudara-saudara, berkelahi atau bertengkar di dalam rumah, 当在家庭当中我们争吵的时候， kita ingat kita mesti sabar. 我们要记得我们要忍耐。
Pepatah Tionghoa mengatakan, kesabaran membawa kedamaian, mundur selangkah membawa masa depan yang cerah. 中国有一句谚语这么说：忍一时风平浪静，退一步海阔天空。 Jadi ketika Anda bertempur dalam jarak dekat, saudara-saudaraku, itu sangat sulit untuk melihat dengan jelas. Tetapi ketika Anda mundur selangkah, Anda akan melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, segala sesuatu menjadi lebih mudah. 就意思就是说，如果我们比较距离比较近的话呢，那你就看不清楚；如果你退一步的话，就远光的话，那么你们就看得比较清楚了。 Jadi kasih Kristus itu menguasai keluarga Kristen kalau kita belajar untuk menjadi sabar. 如果基督的爱在我们家庭当中，那我们就会学习如何去包容。 Bagaimana kita bisa sabar? 我们怎么可以包容呢？ Mari kita mundur satu langkah. 就是我们退一步， Melihat situasi. 看整个局面， Lalu mulai berbicara. 才开始发言。 Saya tahu saudara-saudaraku, 弟兄姐妹， kita itu susah sekali ya 我 untuk sabar. 们在这个忍受方面呢，我们是比较难办得到的。 Boleh angkat tangan siapa orang yang paling sabar di sini? 在你们当中有谁最有耐性的人，请举手。 Kalau bertengkar di rumah ya, bertengkar, 如果有争吵的话， izinkan suamimu itu untuk diam sebentar. 就是让你的丈夫先安静下来， Dan istri belajar untuk tidak banyak berbicara. 就是做妻子的，我们就少说话。 Karena kalau kita lebih banyak berbicara, suami itu stres. 如果我们多说话的话，那么我们的丈夫就会感觉到有压抑。 Kalau istri mengeluh, 如果妻子抱怨的话， sabarlah untuk mendengar dia. 做丈夫的要耐心的听。 Saya termasuk tidak sabar. 我是一个没有耐性的人， Apalagi saya punya latar belakang tertentu, sehingga saya kalau mendengar istri saya ngomong itu dia sepertinya mau berkelahi dengan saya. 如果我听到我的妻子在抱怨的话，我就好像感到很不耐烦，就是好像要跟我吵一样。 Jadi kita mesti belajar, suami itu mesti belajar untuk sabar dan mendengarkan istri. 丈夫的要学习，就是耐心着听妻子的。 Suami itu kadang-kadang Bu ya, 做丈夫的有时候呢， suka kasih solusi. 就是不是听妻子抱怨，而是要想给 Jadi 她一 kalau 个解决的方法。 istri itu mengeluh, dia langsung kasih solusi. Nah, begini caranya, begini caranya, begini caranya. 如果妻子抱怨的话呢，丈夫就是会给她一个解决的方案，就是你要这样这样这样做。 Sebetulnya dia tidak sabar. 其实他是不想再听下去的。 Padahal si istri itu cuma pengen didengerin. 其实就是做妻子的，只是要吐出他的心声罢了。 Jadi kalau dia sudah didengerin, 如果你听了他所发的怨言， dia sembuh sendiri. 他就没事了。 Jadi nggak usah kamu yang kasih solusi, dia solusinya ngomong, 你 selesai. 不要替他解决，他发完这个怨言，他就已经自动的解决了。 Bagaimana ibu-ibu? Betul? 做妈妈的怎么样？是这样的吗？ Amin? 阿门吗？ Kayaknya nggak berani nih. 丈夫在旁边说不敢发言， Ntar di rumah berantem lagi nih. 不然到了家里又在吵了。 Oke, kalau begitu mari kita belajar sabar dan juga kita belajar mengampuni. 所以我们今天要学习如何去包容。 Apa itu mengampuni, saudaraku? 到底什么就是包容呢？ Ya, mengampuni adalah atau pengampunan itu adalah kita mengizinkan orang lain tidak menjadi Allah. Nah, loh. 就是我们所谓的，我们去包容人，就是宽恕的话，我们就是不容许他人成为上帝，就是说，我们不把他当作他是上帝的那个一个概念。 Nah, pengampunan berkata begini, ya kalau saudara sudah punya pengampunan, kamu berkata begini, aku tahu
engkau mengasihi aku, namun engkau tidak harus mengasihi aku tanpa syarat, ya, karena tidak ada manusia yang dapat melakukan itu. 饶恕是什么意思呢？饶恕如果的宣言就是这样的：如果我知道你爱我，但是你不需要无条件的爱我，因为我知道没有人可以无条件的去爱。 Saudara, kita itu sebetulnya, jujur ya, kita itu mengasihi seseorang itu sebetulnya ada syarat. 坦白说，我们如果爱一个人的话，背后是附上条件的。 Kalau lu baik sama aku baik sama kamu. 如果你对我好，我就会善待你。 Bukankah begitu? 人就是这样的。 Amin. Amin 吗？ Nggak berani kayaknya. Kalau lu ngomongnya baik-baik, gua juga ngomong baik-baik sama lu. 如果你好好的说话，我也对你好好的说 Jadi 话， itu syarat. 那就是条件了。 Jadi saya kalau mau dicintai, saya harus berupaya supaya saya menjadi baik. Dan karena saya baik, saya berharap saya dicintai. 如果你要人爱你的话，那么你就要善待他，希望他可以以爱来回报你。 Hanya Tuhan yang tidak pakai syarat. 唯独上帝是无条件的爱。 Ketika kita masih berdosa, Tuhan mati untuk kita. 当我们还是罪人的时候，上帝已经为我们死了。 Tuhan tidak pernah berkata, kamu baik dulu ya, kuai-kuai ya. Nah, nanti saya mati untuk kamu. 上帝也没有对我们说你要好好的，我才为你而死。 Jadi kita belajar pengampunan berarti kita jangan menjadikan pasangan kita itu seperti Tuhan. You mesti kasihi gue dong, kan saya istrimu. 如果我们学习这个饶恕的话，我们不要把我们的对我们的这个配偶当作是一个有条件的，就是说我爱你，那么你也是要像上帝的那样的没有条件的爱我。 Saudara, kita berkata cintailah aku, dan sebelum kita menyadari, saudara-saudaraku, kita menjadi penuntut, menjadi manipulatif, dan bahkan mungkin sangat kejam. 当我们说你要爱我，在我们还没有意识到这个爱的时候呢，我们就变得比较苛刻，有那个操纵，甚至于变得残忍。 Jadi saya mau memaafkan kamu, ya saya mau memaafkan kamu meskipun kamu cerewet. 虽然你喜欢发牢骚，但是我愿意宽恕你。 Aku mencintaimu meskipun kamu banyak melakukan kesalahan. 虽然你犯了很多过错，我仍然爱你。 Itulah pengampunan. 这就是爱。 Jadi ampuni suamimu, ampuni istrimu hanya karena dia tidak mampu mengasihimu tanpa syarat. 所以，如果你的配偶不能无条件的爱你，你必须宽恕。 Jadi ini disiplin yang sangat sulit. 这是一个很难办得到的。 Ya, sorry ya, saya ulangi lagi ya. Jadi mengampuni orang lain karena dia hanya mampu memberi pada kita sedikit kasih. Ini adalah disiplin yang sulit. 如果他人只是给我们一小部分的爱的话，我们要去饶恕他，这是不容易的。 Dan kita sendiri harus terus meminta pengampunan dari istri atau suami kita hanya karena kita dapat memberi sedikit kasih. 我们必须要继续为我们少的付出呢，要求我们配偶的原谅。 Jadi ini juga disiplin yang sulit. 这也是不容易的。 Jadi kita berani ya mengampuni dan berani juga memberi pengampunan atau meminta pengampunan. 我们就是要勇敢的，就是去饶恕人，也求他人的饶恕。 Itulah bukti bahwa Yesus ada di dalam hati hidup saudara. 这才能够显出耶稣在我们的心中。 Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. 所以圣经告诉我们，并要以恩慈相待，存怜悯之心，彼此饶恕。 Saudara, pengampunan memang sangat sulit.
弟兄姐妹们，饶恕是很困难的。 Saya punya satu anggota sudah bercerai. 我有一个会友已经离了婚， Si istri berselingkuh dan pergi ke luar negeri bersama seorang laki-laki. 他的妻子背叛了他，与其他的男人出国。 Jadi waktu mereka sudah istri pulang, suaminya marah sangat besar mengusir istrinya. 当他妻子回来之后，那丈夫就非常生气，就把妻子赶出家门。 Akhirnya istrinya pergi menginap di tempat yang lain. 后来妻子就到另外一个地方住宿。 Lalu mereka datang minta bicara bagaimana caranya, sudah diberitahukan kamu harus belajar ini dan sebagainya, tapi tidak bisa. Keras, dua-duanya keras. 后来有人劝他，就是你们要有沟通，要如何去学习怎么饶恕，但是他的心里很强硬。 Tidak satu pun yang mau minta maaf. 没有，他们两位没有一个愿意先向道歉的。 Sekarang sudah bercerai. 现在已经离了婚。 Saya harap di GMI tidak ada yang begini. 我希望在以马内利堂没有这样的人， Apa ada ya Bu? 或者你们当中也有吗？ Ada, dia duduk di mana? 你们当中有这样的吗？ Tidak ada. Harusnya 应该 tidak 没 ada. 有，必须没有。 Jadi ketidakmampuan untuk mengampuni itu tidak pernah menyembuhkan siapapun. 因为不能饶恕的话，是不能治愈任何人。 Ketidakpengampunan tidak pernah membuat rasa sakit seseorang menjadi lebih baik. 无法饶恕也是不能减轻疼痛的。 Ketidakpengampunan tidak pernah memperbaiki hati yang hancur. 不饶恕也是无法修复破碎的心。 Tuhan menyembuhkan hati yang hancur kalau mereka mau datang kepada Tuhan dan minta pengampunan. 上帝是会医治伤心的人，如果他们到上帝的面前来求饶恕。 Saudara-saudara, apakah saudara mau sembuh? 如果你想得医治的话， Kemampuan Anda untuk sembuh itu bergantung pada kesediaan saudara untuk memberikan pengampunan. 你可否痊愈，就是取决于你能否饶恕。 Tidak bergantung pada orang tersebut mau atau tidak, kita perlu memberi pengampunan. 我们学习如何饶恕，但是不管他人饶不饶恕我们， Jadi kesembuhan itu adalah pilihan saya. 就是选择痊愈的话，是我们的抉择。 Dan kesembuhan itu membutuhkan waktu. 就是这个就是痊愈的那过程是需要时间的。 Jadi saudara dan saya perlu maju, bergerak maju menuju kesembuhan. 就是我们要争取怎么康复的话，我们必须努力的往前行。 Saudara Gary Thomas itu mengatakan, saya telah melihat banyak pasangan menikah dan yang bertahan. Jadi pernikahan itu bertahan melalui badai perselingkuhan, penyakit serius, kebangkrutan finansial, dan tragedi kehidupan, kematian dan sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak pernah saya lihat adalah sebuah pernikahan yang bisa bertahan ketika tidak ada hati yang mengampuni. Gary Thomas 曾经这么说：“我见过许多夫妻经历了背叛、重病、破产，依然维持的婚姻，但是我从未见过不存饶恕之心可维持的一桩婚姻。” Saudara, di dalam jemaat itu kadang-kadang ada orang yang suka mengatakan begini. 在会友当中，常常有人这么说： Saya mengampuni dia. 我饶恕了他，他还有其他的， Kecuali dia. 除了他我就不饶恕， Saya tidak berani nunjuk saudara. Kecuali dia. 不敢指着你们，这是我指的钢琴。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， pepatah Tiongkok mengatakan begini, saudara-saudara. 中国有一句俗语说， Bahkan kalau dia sudah menjadi abu pun, saya akan terus ingat. 他就算化成灰，我也永远记得。 我都记得他, saya tetap ingat dia. 我永远记得他。 Anda berkata saya tidak bisa pernah bisa mengampuni, saya tidak bisa.
因为我不能宽恕他。 Saudara, jika Anda berkata tidak bisa, inilah yang dikatakan Alkitab. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu lakukanlah demikian. 但是圣经教导我们，我们如何，上帝如何饶恕了我们，我们也要如此行。 Oke, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Kalau begitu ada dua hal yang agar kita mampu mengasihi dan sabar. 有两件事情使我们可以如何去关怀和包容的。 Yang pertama itu adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. 就是第一，就是要叫基督的平安在你们心里做主。 Apa itu memerintah? 就是怎么意思呢？说主在我们心里做主呢。 Memerintah itu berarti membiarkan Tuhan itu menjadi wasit. 就 Wasit. 是我们让上帝成为我们的一个裁判者。 Saudara, di dalam pertandingan ada wasit, betul? 在比赛当中，不是有一个裁判的人吗？ Dia yang berhak. Stop. 就是一个来调解他们之间的这个斗争， Kartu kuning. 就是给他们就是一个警告， Dia yang kasih kartu merah. 就是已经就是发这个红单了 Lanjutkan pertandingan, tidak boleh keluar. 你们可以继续的，就是比赛。 Jadi kalau kita melihat, kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai memerintah hati kita, berarti di dalam setiap pertengkaran kita itu biarlah Tuhan yang memutuskan. 如果我们把耶稣当作是我们生命当中的一个就是裁判者的话，那么我们所有的争吵之间的就是由他来决定。 Jadi kalau ada pertengkaran, ada perselisihan, biarlah damai sejahtera Kristus itu menjadi wasit kita. 但是我们之间如果有发生争吵的时候，让主耶稣成为我们争吵我们之间的一个裁判者。 Jika ada iri hati, hawa nafsu yang muncul di hati kita, biarlah damai sejahtera Kristus itu menjadi wasit atas 如 kita. 果我们心中有嫉妒或者其他的欲望的话，愿主耶稣的平安可以来调解。 Ada begitu banyak kesengsaraan yang akan kita hindari jika kita mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah hati kita. 如果我们让基督的平安在我们心中掌权的话，那么我们就可以避免很多的痛苦。 Ada begitu banyak kata-kata yang kita akan tahan jikalau Kristus itu memerintah hati kita. 如果基督的爱就在我们里面掌控的话呢，我们就可以忍受很多这个人缘。 Berapa banyak malam tanpa tidur yang akan kita lupakan jika kita mengampuni dan menjadikan Yesus sebagai wasit kita. 当主耶稣成为我们的裁判者的时候，我们可以行出来，那么我们就可以免去多少的这个不眠之夜。 Biarlah kasih damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. 让基督的道丰丰富富的存在你的心里。 Yang kedua, hendaklah perkataan Kristus ya tinggal dengan segala limpahnya di antara kita. 我们要当基督的道理丰丰富富的存在心里。 Saudara, kita perhatikan kalau penulis Ibrani itu mengatakan firman Tuhan itu kuat ya, lebih kuat dari pedang yang tajam ya. Itu firman Tuhan. 希伯来书说，上帝的道是比两刃的剑更快。 Paulus mengatakan dalam 2 Timotius, segala tulisan diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar kita. 保罗在提摩太的书信里面说，一切神默示的教导人义都是有益处的。 Saudara, itulah artinya kita membiarkan Tuhan atau firman Tuhan itu diam di dalam kita. 这就是我们要让神的话语就是住在我们的心中。 Jadi kalau diam itu apa, saudara-saudara? 如果住在我们心中是什么意思呢？ Itu artinya dia membuat tempat tinggal di dalam hati kita. 就是在我们的心里，他就是住在里面。 Saudara pernah kedatangan tamu dan dia tinggal di rumah kita? 你们家中曾经有没有客人住在你们家呢？ Pernah ya? Ini 有吧？ Bapak Ibu ramah sekali kan ya? 你们就是很善、很爱好客的人。 Jadi kalau dia tinggal di rumah kita, apalagi rumah kita kecil, saudara bagaimana perilaku saudara? 如果我们的家不大的话，他住在我们的家中，那么你们有什么感受 Mohon 呢？ maaf ya, apakah masih berani saudara pakai handuk
diikat di pinggang gini, mohon maaf ya, masih ada ya kita. Terus Luko, masuk kamar mandi, perut buncit, terus keluar perut buncit pakai sanduk gitu. Ada tamu duduk di situ, saudara berani begitu? 如果有客人在你们家中居住的话，你们敢不敢这样随随便便的不穿衣服，就是披着一条毛巾就是走出来？你敢不敢？ Ada dia diam di situ, saudara tidak berani bertingkah laku yang aneh-aneh. 如果他住在我们心里的话，我们就不可以乱来，我们就要注意我们的行为。 Kalau ada tamu yang diam di rumah kita, apakah saudara berani ngomel-ngomel sama istri? 如果有客人在家中居住，你还敢不敢就是你的妻子发牢骚呢？ Siapa yang suka ngomel-ngomel sampai saya ini Pak ya, seadanya, tulus seadanya. Ada tamu gua ngomelin terus istri saya. 你们敢不敢说，就是就算家里有客人的话，我也不客气的，就是埋怨我的太太。 Saudara kalau marah, ada tamu, udah enak. 你小声一点啊，家里有客人啊。 Begitu kan? 都是会这样的，不是吗？ Anda makan. Dulu kalau makan, waduh geragas semua. Ada tamu sopan. Pakai sendok, pakai garpu gaya Eropa. Sopan. 从前你们吃饭的那个姿态很不好，很随便。但是如果家中有客人的话，你们就很有礼貌的，就是好好的吃饭。 Ketika firman Tuhan berdiam di dalam kita, 当上帝的话语住在我们里面的时候， itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. 它将会改变我们的一生。 Dan karena itu tidak membiarkan firman itu diamnya sedikit-sedikit, tidak, tetapi sepenuhnya berlimpah-limpah, meluap-luap. 那么上帝的住在我们里面的时候呢，他的道就会很丰丰富富的，就是住在我们里面。 Jadi biarlah firman Tuhan itu memenuhimu dan juga mempengaruhi tingkah lakumu. 让上帝的道来充满你，并且改变你的行为。 Dengan memiliki pikiran Kristus, saudaraku, kita ditolong untuk memahami sebetulnya siapakah kita dan memberi kita kekuatan. 让我们知道、认识到我们到底是谁。 Dan yang terakhir, saudaraku, bersyukurlah. 最后我们要感恩。 Bersyukur, memuji Tuhan adalah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk membedakan Anda dari dunia ini. 感谢赞美主呢，是我们能做到的，就是也是我们与世人的分别。 3 kali dia mengatakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. 就是里面经文当中有3次保罗提到的，就是要心存感恩，感恩。 Ucapkanlah syukur itu diulang sampai 3 kali kalau saudara melihat kalau bapak tegur anaknya. Stop. 就像一个父亲就是在责备那孩子说：“你不要这样做。” Matikan HP. 关掉你的手机。 1. Matikan HP. 第二声，关掉手机。 Yang ketiga biasanya 第3次怎么办呢？ disita HP-nya. 就是没收了他的手机。 Kalau ayah mengatakan sampai 3 kali you tidak taat, habis. 如果一个父亲就是警告你3次了，你还不从的话呢，那你就完蛋了。 Saudara, Tuhan ingin supaya kita itu betul-betul bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. 上帝要我们为他所赐给我们的一切感恩。 Dan bersyukur itu dinyatakan kalau di dalam teks kita tadi dengan nyanyian, pujian, lagu-lagu rohani. 我们感谢上帝的，就是表现呢，就是在我们的诗歌，我们赞美他、敬拜他。 Jadi kita belajar bersyukur meskipun di dalam hati kita. 我们要学习如何的感谢上帝、感恩，虽然是只是在我们的内心里。 Kadang-kadang di rumah kita menyanyi, tetapi nyanyinya dalam hati, betul enggak? 有时候在家里我们要赞美上帝的时候，是在心里唱的。 Tapi sekarang saudaraku kita mesti menyanyi dengan suara yang keras, apalagi di gereja ini ya kita menyanyi dengan syukur kepada 如果在 Tuhan. 教会的我们可以开口大唱。 Sekarang di mall itu ada namanya Rojali, Bapak Ibu. Rojali, tahu? Nggak tahu ya. 在商场里面有一个叫 Rojali tahu? Rojahi， Oh, nggak tahu 你们知 juga. 道 Rojahi 是什么吗？ Rombongan jarang beli.
就是只逛逛不买的这个人。Di gereja ada namanya rojani. Nah, 在教会也有这样的人吗？ rombongan jarang nyanyi. 就是你们来到教会，但是很少 Di 唱 gereja saya 诗 tuh。banyak kalau orang kebaktian tuh begini. 在教会有很多人就是折着他的手臂，就是这样不唱歌的。 Kalau rojali kan itu duitnya kempes ya, jadi jarang beli. Rombongan tuh cuma lihat-lihat di mall, dapat angin AC pulang. 如果只逛不买的话，表示他的口袋的钱也不多，买不起。 Kalau di gereja itu banyak orang yang dompet hatinya itu kering dan tidak ada rasa syukur, dan karena itu begini. 但是在教会的话，如果你们不唱诗赞美主，只坐在那里静静的听，那就表示你们心灵是枯干的。 Jadi kita harus belajar memuji Tuhan karena kita merasakan pengampunan Tuhan. 因为你没有感受到上帝的恩典、上帝的爱在你们当中，所以你们就是不能从心里把赞美他。 Jadi kita mempunyai Allah yang hidup itu, dan Dia ingin kita menyatakan kerajaan Allah yang hidup itu di tengah-tengah masyarakat kita. 我们拥有一个活的神，所以他要我们彰显他的爱。 Sehingga orang lain melihat kepada kita, oh ini ada orang yang luar biasa, kok saya tidak pernah melihat orang seperti ini. Dalam kesulitan, dia tetap memuji Tuhan. 如果他人可以看到我们如何的，就是以喜乐的心，我们开声赞美主，他们就会看到我们与众不同，我们就是上帝的门徒。 Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, termasuk di dalam seluruh hidup kita. 因为上帝要我们成为他的见证人，就是我们无论在哪里都能够成为上帝的见证。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿上帝赐福我们， Kiranya kasih Kristus ada di dalam keluarga. 愿基督的爱在你们的家庭当中。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di surga, ampuni kami jikalau kami tidak bisa mengampuni orang lain. 天父上帝，求你饶恕我们，原谅我们。如果我们是心不能够原谅他人， Ampuni kami jikalau kami tidak bisa menjadi sabar bahkan dengan orang yang dekat dengan kami. 如果我们没有一个包容的心，求主你宽恕我们。 Ampuni kami jikalau kami sungguh-sungguh tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. 如果我们不能打从心里来感谢你的话，求你饶恕我们。 Dan biarlah hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan, kami tahu bagaimana mengampuni, sabar, dan bersyukur. 今天我们已经听到你的话语，让我们可以学习到如何的去饶恕人，并且心存感恩。 Mampukan kami ya Tuhan. 求主赐我们力量， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Terima kasih.